Al-Fadhil Ustaz Abu Syafiq. Boleh saya duduk Berdiri. Bagi orang yang menganggap Muawiyah ini melakukan dosa besar, Muawiyah telah melakukan dosa, gilakan kuasa dan ijtihadnya tidak diterima apabila keluar menentang Sayyidina Ali. Apa pandangan Ustaz tentang orang tu? Imam Al-Baihaqi ada menyatakan bahawa Imam Syafi'i menghukum golongan yang berkaitan dengan peristiwa itu sebagai burah. Bila disebut burah, maka mereka ini melakukan satu kesalahan. Okay. Dan pandangan berbeza di kalangan Al-Asy'ariyah. Kadang-kadang kita jangan menghukum kepada semua Asy'ariyah. Memang ada sebahagiannya mengatakan bahawa Muawiyah di situ walaupun dia berijtihad, tapi ijtihadnya adalah bercanggah dengan nas. Kerana Imam Sayyidina Ali ketika itu adalah khalifah. Tidak sepatutnya soalan saya begitu. Bagi orang yang berkata begini, apakah perkataan dia itu diterima ataupun ditolak? Apa pandangan Ustaz tentang orang yang kata Muawiyah tamakkan kuasa, dia keluar bukan di atas ijtihad yang sah? Kalau tujuan dia adalah menghina Muawiyah, maka kita tidak menerima pandangan itulah. Jazakumullah khairan. Ini adalah perkataan Abdullah Harari dalam Sharih Al-Bayan. Al-Fadhil masalah dia bukan seorang nabi pun. Okey, kita sambung sikit lagi tentang soalan ni. Kenapa Ustaz tulis dalam Facebook, Wahabi apabila mengatakan Muawiyah borah, Wahabi sama macam Syiah? Macam mana? Ustaz tulis dalam Facebook, apabila Wahabi mengkritik Yazid bin Muawiyah dan juga mengkritik Muawiyah, saya boleh bawakan apabila tokoh besar Wahabi mengkritik Yazid bin Baz dan sebagainya dalam Majlis Fatwa Saudi mengkritik Yazid, kesimpulan Ustaz di bawah, Wahabi sama macam Syiah. Apabila Aid Al-Qarni mengatakan Muawiyah borah, Ustaz katakan Ustaz mengkritiknya, mensamakan dengan Syiah. Tapi kenapa apabila datang tiba giliran Abdullah Harari, kita boleh berbeza? Kita lihat kritikan itu adalah lebih kepada kritikan yang mirip kepada ghulu. Tetapi dalam hal kritikan yang membina, contohnya kritikan yang menjelaskan tentang hukum, ianya juga adalah pandangan ulama-ulama di kalangan Asy'ariyah seperti dinukilkan oleh Baihaqi tadi. Maka kita kata itu dari segi menjelaskan hukum. Saya bukan tentang Al-Baihaqi, tapi double standard ketika mengulas perkataan Wahabi dan ketika mengulas perkataan Abdullah Harari. Apabila Ustaz mengulas perkataan Wahabi, Ustaz kata Wahabi adalah Syiah, Syiah adalah Wahabi. Perkataan yang lebih teruk daripada itu dikeluarkan oleh Abdullah Harari bila dia kata ini adalah dosa, mereka tidak melakukan atas dasar ijtihad, bahkan dia mengeluarkan Muawiyah daripada hadis am tak boleh maki sahabat. Ustaz kata kita boleh beza. Double standard dalam berurusan dengan dua tokoh. Ini yang kita tak nak. Yang kedua, anda tak pernah cakap lagi tentang contohnya tentang Syekh Abdullah Al-Harari. Kita tidak ada pernah tulis lagi berkaitan dengan ini. Tapi Ustaz tulis tentang Aid Al-Qarni dan juga kritikan mufti Majlis Fatwa Saudi ke atas Yazid. Kita kritik ke atas Wahabi, bukan ke atas menyatakan mana-mana statement daripada Syekh Abdullah Al-Harari. Artinya kalau dia menyebut, dia lagi teruk pada Wahabi, betul? Sebab Wahabi tak kata borah yang ijtihad terkeluar. Dia kata dia bukan di dalam masalah itu sahaja golongan Wahabi ini teruk. Bila mana kita lihat. Jadi maksudnya kalau dia teruk bab lain pun boleh maki dia juga. Masalah maki kita tak ada maki. Boleh kritik dia. Kalau tempat lain dia teruk, kita boleh berlebih kurang dengan dia. Begitu? Kritik. Itu okey. Saya terima manhaj. Yang kedua, bagi orang yang mengatakan Abul Hasan Al-Asy'ari termasuk sebagai ekstrim, siapa yang kata Abu Hasan Al-Asy'ari adalah mujassimah, apakah perkataan ni salah dan ekstrim ataupun perkataan ni betul? Ini berkaitan dengan Syekh Hasan Saqaf. Kita mengatakan bahawa kitab Al-Ibanah itu adalah kitab yang tala'aba bihi baina yaday asimah. Iaitu ada golongan yang cuba mengubah-ubah isi kandungannya. Kitab Ibanah memang sebelum ada. Tu Ustaz, nanti dulu. Dan maksudnya begini, bukan Ibanah tu, benda yang sama ditulis dalam 4 cetakan Al-Banah tentang Yadan dengan ID. Benda yang sama ditulis oleh Ibnu Asakir dalam Tibyan Kadhibil Muftari. Benda yang sama disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di dalam Dar'ut Ta'arud. Benda yang sama disebutkan oleh Ibn Hazmin dalam Al-Faslu Bainal Milal wal Ahwa wan Nihal. Benda yang sama juga disebut oleh Hasan Saqaf. Ini bukan tipu. 5, 6 sumber berbeza menyebutkan benda yang sama. Atas dasar itu, mereka mengatakan Abu Hasan Al-Asy'ari mujassimah. Adakah tuduhan itu jahat ataupun memang betul mujassimah? Imam Abu Hasan Al-Asy'ari bukan mujassimah. Jadi maksudnya dan kita kena faham bahawa sebahagian penulis-menulis dia menyatakan tentang kalau buku itu benar, dikritik ke atas kitab tersebut. Tetapi secara tahqiq kitab tersebut isi kandungannya tidak betul. Jadi maksudnya Saqaf, Ibnu Taimiyah, Ibn Hazmin, Ibn Asakir dan 4 cetakan Ibanah bersetuju untuk buat tuduhan palsu. Tuduhan palsu macam mana? Ke atas Al-Ibanah. Bersetuju Aidil Asimah.
tambah perkataan Abu Hasan Al-Asy'ari yang dia tak sebut. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari tidak menyatakan semua sekali isi kandungan al-ibanah sekarang ini. Kerana kita lihat kadang-kadang cetakan-cetakan daripada Kita berbincang tentang benda spesifik. Apabila Abu Hasan Al-Asy'ari mengatakan bahawa ID merujuk kepada yadan. Ini tajsim ikut kaedah Asy'ariyah. Tajsim ikut kaedah Asy'ariyah. Tidak. Pada Asy'ariyah mesti takwil ataupun tafwid, betul? Ini bukan tafwid, ini itsbat. Dan kita lihat yadun tu dengan makna apa. Kalau yadun itu diterjemahkan dengan makna anggota tangan, maka itu adalah tajsim. Tak ada siapa kata anggota tangan. Jadi tak ada siapa tajsim, betul? Tak ada Wahabi kata anggota tangan. Dan sekiranya dipegang secara zahir ataupun terjemahan yang menampakkan ihamu jisim, itu melazimkan kepada Pertama, tajsim. kita tak tahu apa dalam kepala orang. Yang kedua, tak ada Wahabi kata anggota. Jadi tak ada Wahabi jisim, mujassim, betul? Ada golongan Wahabi Siapa? yang jisim. Contohnya kita lihat dalam Okey. Tuwaijiri dalam Ustaz bagi kitab. satu contoh, Wahabi gunakan perkataan adwun. Siapa yang katakan Allah ada adwun? Perkataan begitu adwun, kalau kita lihat di dalam kitab Satu contoh Khalqul Adam ala suratir Rahman, disebut bahawa golongan Wahabi mendakwa Allah ini mencipta Adam mengikut dan serupa dengan bentuknya. Itu tajsim. Sekejap Ustaz, sekejap. Itu ada hadis yang lain. Khalaqa Adam ala suratihi. Tidak sahih. Tak, yang penting bagi saya perkataan tubuh badan, adwun yang digunakan satu contoh salafi untuk membenarkan tuduhan Ustaz. Tidak semestinya kita kena keluarkan. Okey, jadi tak ada. lafaz adwan itu. Jadi sekarang tak ada. Atas maklumat yang Ustaz ada, tak ada siapa Wahabi kata adwun bagi Allah. Atau Ustaz ada? Lafaz itu Lafaz adwan tak ada. Betul. Adwan itu setakat ini kita memang tidak dapati, tetapi Jelas. melazimkan benda itu ada. Jelas. Jadi jangan tuduh orang kalau tak ada lafaz. Sebagaimana kita boleh bersangka baik dengan selawat syifa dan sebagainya, di sini juga kena bersangka baik. Kalau tak ada lafaz, jangan tuduh orang. Seterusnya, apakah Syekh bin Baz kafir, ya atau tidak? Pada pandangan Ustaz, Kita tidak menghukum orang-orang kafir. dia tak kafir. Orang yang mengatakan Nabi Muhammad adalah ausan, berhala, dan orang yang mengharuskan pakai salib, dia kafir ke tidak? Mengharuskan pakai salib. Hmm. Dilihat di dalam hukum fiqh, jika dia memakainya tabarruk untuk mengambil berkat daripada salib, itu dihukum sebagai kafir. Kalau dia kata Nabi Muhammad adalah berhala, ausan, Wal'iyadzubillah. dia kafir. Kita dari segi hukumnya kita lihat bahawa kalau mengatakan Nabi Muhammad itu adalah berhala, kita bimbang, boleh jatuh kepada kufur, kita bimbang kepada dia. Ustaz, patah balik. Patah balik. Ustaz menuduh Syekh Mufti Wahabi bin Baz, ini daripada blog Ustaz. Itulah kita bimbang. Saya tahu. Bukan benda tu. bimbang, bukan bimbang. Ustaz menuduh bahawa dia telah mengatakan bahawa ausan, Nabi Muhammad adalah ausan. Ustaz menuduh dia mengharuskan pakai salib. Sekarang Ustaz tak kafir dengan dia pula. Mana satu yang betul? Di sini ada sebut kafir. Di sini tak sebut kafir, tapi disebutkan dia haruskan pakai salib. Di mana dia haruskan? Di dalam keratan ini. Ini tulisan Ustaz. Okey. Ini tulisan Ustaz, bukan tulisan orang lain. Harap Saya tenang. tak nampak betul. Okey, tak apa. Kita pergi soalan lain. Kita pergi soalan lain. Seterusnya. Begini, by word. Astaghfirullah. Apa Asri buat belakang tu? La haula wala quwata illa billah. Orang lain boleh berdiri molek je, dia rasa apa duk bahagian belakang punggung orang lain tu. Orang yang menulis begini, apa pandangan Ustaz tentang dia? Harap tenang. Okey, saya mengatakan bahawa benda yang macam ini adalah kadang-kadang lahir daripada memang kita tidak puas hati dengan satu pembawakan mereka, dan dari segi adabnya kita memang manusia itu melakukan apa-apa kesalahan dan dia boleh Jadi itu satu kesalahan. Kenyataan itu satu kesalahan. Betul. kita mengkritik dia, memang saya mengkritik dia. Tidak ada masalah benda tu. Perkataan seperti tadi tak patut diucap. Betul. Itu adalah daripada blog Ustaz. Tetapi ini adalah di antara sebab saya mengkritik Muhammad Asri. Ya akhi, Dr. Mazhar menyebutkan sama seperti Ibnul Arabi. Sama by word saya telah buktikan tadi. Dr. Mazhar mendakwa ulama Islam halalkan liwat ke atas tubuh manusia. Bukti ada di bawah. Ini bukan dakwaan dia. Ini dakwaan Ibnul Arabi. Dia nakalkan. Dan ditulis dalam kitab-kitab madhab Maliki. Kita boleh buka dan rujuk. Kenapa dia seorang kena? Jadi maksudnya, kritikan yang sama Ustaz sanggup bagi kepada Ibnul Arabi? Dia berlain. Asri bukan Ibn Arabi. Perkataan yang sama diucapkan oleh dua orang. Dengan Asri Ustaz bantai dia. Ustaz tuduh sebut perkataan begini. Tapi Ibnul Arabi, Asri bukan Ibnul Arabi. Mana manhaj? Di dalam hal ini tidak berkaitan dengan manhaj. Dia berkaitan dengan kita perlu mengkritik dia kerana dia mengkritik para ulama.
Bukan masalah kritik. Benda yang sama diucapkan oleh Asri, benda yang sama diucapkan oleh Ibnu Arabi. Ustaz hentam Asri dengan hentaman di luar kadar manusia.